Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang sampaikan. Cerita hari ini memang cukup luar biasa. Jadi jangan lama-lama. Kita sebelum mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita serta memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu pengalaman yang cukup pelik dan luar biasa. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Pak Cik Tajuddin. Dia berumur 65 tahun. Tapi ini bukan cerita dia, tapi cerita nenek dia. Yang mana latar belakang cerita ni tahun 1920-an. Pada waktu tu, nenek yang bernama Halimah berumur belasan tahun. Dekat satu kampung, abang tak diberitahu sebenarnya dekat mana. Abang punyalah pujuk kat mana sebenarnya lokasi cerita ni. Tapi dia kata dia tak nak beritahu, biarlah menjadi rahsia. Jadi abang tak tahu, cuma abang tahu berlaku dekat Malaysia. Dia kata dekat satu kampung ada tinggal satu keluarga yang boleh dikatakan mewah juga hidupnya. Bapaknya adalah seorang tuan tanah yang ada banyak tanah dan dia akan ekonominya terjana hasil daripada pungut buah daripada ramai orang dan dijual ke bandar. Itulah cara bagaimana si lelaki ni, si bapa ni menjana ekonomi. Maknya pula adalah seorang suri rumah. Jadi disebabkan keluarga ni boleh dikatakan agak kaya raya lah juga. Rumahnya besar, tiangnya tiang daripada batu. Dan dia ada banyak orang gaji. Dengan kata lain, dia anak beranak dia memang tak buat kerja. Semuanya digajikan dengan orang kampung. Tujuannya adalah untuk memberi bantuan ekonomi pada orang kampung. Orang kampung kira ada kerja lah kan. Dekat dalam keluarga ni ada 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang sulung bernama Halimah. Dan dia selalunya akan menolong keluarga dalam menguruskan hal-hal rumah. Pada masa yang sama, ada cikgu datang rumah untuk mengajar dia orang. Setiap daripada anak-anak dalam keluarga ni, dia ada orang gaji dia sendiri. Dengan kata lain, kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, mereka ni boleh dikatakan keluarga yang sangat kaya raya. Agaknya itulah mungkin kerana kenapa dia tak nak beritahu dekat abang, Pak Cik tak nak beritahu kat abang kat mana lokasi cerita kali ini. Disebabkan keluarga ni kaya dan perlukan keturunan. Keturunan yang dimaksudkan adalah keturunan lelaki. Disebabkan pada waktu tu, ketiga-tiga anak ni adalah anak perempuan. Pemikiran orang zaman waktu tu, anak perempuan memang bukan tidak layak tapi tidak digalakkan untuk menjana mengambil alih perniagaan keluarga. Disebabkan tu si bapa ni tadi selalu ugut mak dia untuk dapatkan anak lelaki. Sebab dengan anak lelaki lah dia boleh turunkan segala jenis harta dan juga dia akan ajarkan bagaimana untuk mengendalikan perniagaan keluarga. Dan kalau tak silap abang, perniagaan keluarga ni diwariskan daripada keturunan-keturunan terdahulu. Dengan kata lain, keluarga ni memang asal kejadian kayanya. Disebabkan macam tu si ibu ni tadi, si emak ni tadi, walaupun dia seorang suri rumah, dia akan tertekan bila suami dia selalu ugut, aku kahwin lain, tak ada anak. Macam pernah dengar kan ayat tu kan? Hari tu kecoh lah kahwin lain sebab tak ada anak. Jadi dia kata, aku kalau kau tak lahirkan anak lelaki, aku kahwin lain. Dia buat ugut-ugut macam tu. Bila seorang emak, bila diugut, seorang suri rumah pula tu yang tak ada tempat bergantung orang lain selain daripada suami dan anak-anak dia, dan dia pun bukan orang yang kaya, dia terpaksalah buat sesuatu, iaitu mengurut, carilah bidan-bidan kampung, bomoh-bomoh. Di antara bomoh-bomoh yang dia jumpa, kita panggil ahli perubatan lah, bomoh tu macam tak sedap pula kan. Di antara ahli perubatan yang dia jumpa, ada seorang ahli perubatan tu pada waktu tu memberi cadangan supaya buat hajat dekat satu kubur lama yang ada dekat kampung tu. Macam mana Halimah boleh tahu? Sebab pada waktu kejadian, Halimah dengan mak dia teman mak dia pergi jumpa bomoh tu. Nak tanya macam mana untuk dapatkan zuriat lelaki. Sebab itu Halimah tahu, Halimah ni anak sulung kan. Dan Halimah ni lah nenek kepada Pak Cik Tajuddin tadi. Jadi bila dengar cadangan macam tu, orang dulu-dulu kan ilmu agamanya ada yang dalam, ada yang
ala kadar. Jadi bila dengar macam tu, oh, kena dapatkan hajat daripada kubur lama, macam mana caranya? Dia kata macam ni, kau buatlah apa-apa dekat batu nisan dekat kubur tu dan kau niatkan. Selalunya orang buat adalah dengan cara mengikatkan benang ataupun tali dekat batu nisan sambil bernazar. Benda ni salah dalam Islam. Tak boleh. Kita tak boleh bernazar dekat kubur, berdosa besar, tak masuk syurga. Tapi ya Allah, bukan abang nak cakap nenek pakcik Tajuddin masuk neraka. Tak, orang zaman dulu agamanya kurang. Dia tak tahu mungkin. Kita ambil yang positif lah kan. Jadi dia bila dengar saranan daripada bomoh tu, dia pun tanpa berlengah-lengah, dia pun pergilah tetapkan tarikh. Dia dengan anak perempuan dia dan beberapa orang pembantu dia pergilah menuju ke kubur lama. Yang kubur lama tu terletak dekat hujung kampung. Orang kata kubur tu adalah kepunyaan seorang alim ulama dekat kawasan tu. Dan kebanyakan orang kampung tu bila nak buat hajat, memang dia akan pergi dekat situ, kubur tu untuk buat hajat. InsyaAllah dia kata hajatnya akan terkabul. Bolehkah abang cakap insyaAllah? Bolehlah, semuanya atas izin Allah kan. Jadi bila Halimah teman mak dia dan beberapa orang-orang gaji pergi dekat kubur tu, dia orang pun ikat tali dan berniat, kalau aku dapat anak lelaki, tali ni akan aku buka pada seminggu selepas anak itu dilahirkan. Tapi kalau aku tak dapat anak lelaki, aku masih dapat anak perempuan, tali ini akan aku biarkan di sini sehingga sebulan dari tarikh kelahiran. Pada waktu tu memang orang tak anggap itu adalah salah sebab semua orang buat benda yang sama, termasuk dengan emak kepada Halimah. Jadi lepas berniat macam tu, dia pun baliklah rumah. Dia tak beritahu dengan suami dia yang dia ni ikut saranan daripada Tok Bomoh tadi. Tujuannya adalah untuk dapatkan anak lelaki. Dengan takdir Allah Ta'ala, maka selepas selang beberapa minggu, akhirnya si ibu pun mengandung. Dan cukup 9 bulan, si ibu pun melahirkan anak lelaki. Dan anak lelaki tu diberi nama Zaman. Ini adalah nama palsu. Abang beritahu awal. Dia diberi nama Zaman sebab dia adalah anak bongsu daripada 4 beradik dan dia adalah satu rahmat yang nak ditunggu selama berzaman-zaman. Sebab itu dinamakan sebagai Zaman. Ini adalah tambahan daripada abang. Mesti ada yang, oh, nama Zaman sebab dah lama tunggu. Tak, ini tambahan je. Nama sebenarnya lain. Bukan nama Zaman. Dah sedap kan nama Zaman tu? Jadi bila dah lahir anak lelaki, si ayah ni tadi tak jadilah kahwin baru sebab memang dia dah ada garis keturunan, dah ada anak lelaki. Jadi dia seronok lah. Cumanya, bila kita dapatkan sesuatu melalui nazar, benda tu bukan jalan sebegitu lancar. Ada je yang tak kena. Sejak daripada lahir, Zaman ni ada satu perangai yang pelik. Bukan ada satu perangai, dia ada beberapa perangai yang pelik. Sewaktu dia meningkat dewasa, daripada baby, dia memang susah nak nangis. Lapar ke, kenyang ke, kena gigit nyamuk ke, ataupun tak boleh tidur ke, dia tetap tak akan nangis. Dia akan diam je. Dan pada umur dia 9 bulan, dia dah boleh berjalan dan boleh bercakap. Itu adalah sesuatu benda yang sangat luar biasa bagi anak-anak pada waktu tu. Sebab kita punya gizi pemakanan kita lain kan pada waktu tu. Agak berbeza kita punya pemakanan kita. Jadi pada waktu tu semua menjadi kegaguman lah. Orang kampung kagum dengan Zaman ni. Dia boleh bercakap, dia boleh berjalan pada umur 9 tahun. Tapi sejak daripada dia boleh berjalan, dia ada satu kegemaran yang sangat pelik. Iaitu dia suka bersembunyi di dalam semak samun. Terutama di dalam beluka yang ada di sekitar rumah. Kalau Zaman hilang, cari je lah sekitar rumah. Mesti dia ada menyorok dekat mana-mana semak. Itu walaupun dianggap pelik, tapi dia tak adalah buat perangai-perangai lain yang pelik-pelik lain. Contohnya dia bercakap merapu-rapu ke, dia tak ada, dia okey je. Nak jadi cerita, pada satu hari Zaman didapati hilang entah ke mana. Pada waktu tu semua orang cari dia. Dia hilang pula pada nak masuk-masuk waktu maghrib. Tak tahu ke mana, jadi kecoh lah. Disebabkan bapa dia ni adalah orang yang berpengaruh dekat kampung tu. Jadi boleh dikatakan pihak polis, zaman tu dah ada polis dah pihak polis dan juga orang-orang kampung sama-sama bergotong royong bekerjasama untuk cari Zaman. Cari. Rupanya Zaman dijumpai di kawasan, bukan, dengan lebih tepat lagi, di atas kubur lama tempat mak dia menabur hajat. Pada waktu tu, bila dah tahu sampai dekat situ, anak dia dijumpai kat situ, si emak dan juga Halimah, dia teman mak dia, berlari ke tempat tu. Jumpanya waktu malam. Berlari ke kawasan kubur tu. Memang Zaman ada dekat situ, dia tengah tidur dekat situ. Pada waktu tu, barulah mak dia muka pucat lesi. Jadi Halimah tanya, mak kenapa mak muka pucat lesi? Mak dia kata, mak lupa.
Sejak adik kau lahir, kepatutnya mak kena cabut tali yang mengikat batu nensan ni. Tapi mak lupa. Waktu tu Halimah pun teringat. Dia ada pada waktu kejadian. Dan dia nyaksikan mak dia membuat janji. Kalau zaman lahir, anak lelaki lahir, dia akan buka ikatan tu. Tapi entah macam mana terlupa. Agaknya sebab terlalu seronok. Mungkin ini adalah satu, kehilangan zaman ni adalah satu petanda yang mengatakan engkau lupa janji engkau. Jadi, hati-hati dengan apa yang berlaku selepas ini. Sejak daripada kehilangan zaman, itu adalah sesuatu benda yang sangat menakutkan bagi keluarga ni, termasuk si ayah. Sebab si ayah tak nak benda ni berlaku kali kedua. Ini adalah garis keturunan yang akan diwariskan segala harta dan juga ilmu perniagaan. Takkanlah nak hilang, nak beranak lagi sekali ke? Memang kahwin lagi lah jawabnya. Abang Tesla. Hashtag. Tak adalah. Jadi, sejak daripada tu zaman memang tak dibawa ke mana-mana dan dia memang dijaga oleh orang-orang gaji yang ada dekat rumah tu. Apa pun zaman buat, zaman ke mana-mana akan diikuti dengan orang gaji daripada belakang dia. Ada seorang kakak lah. Kakak yang akan ikut dia. Wah Emma pergi dalam tandas pun kena ikut juga. Sebab nak elakkan daripada zaman hilang. Selain daripada berniaga, sebenarnya si ayah ni ada satu kegemaran, iaitu dia suka berburu dan dia suka memancing. Memang menjadi aktiviti orang zaman-zaman dulu lah kan. Memancing dengan berburu tu adalah satu aktiviti yang sangat menyeronokkan pada waktu tu. Kita tak ada TV, tak ada apa. Itu je lah aktivitinya yang paling seronok sebagai seorang lelaki untuk diterokai. Jadi disebabkan banyak kali si ayah ni pergi berburu dan juga pergi memancing, lama-kelamaan pada waktu tu zaman dah berumur sekolah rendah lah, dalam lebih kurang 10 tahun, dia teringin nak ikut ayah dia pergi memancing, pergi berburu. Puaslah ayah dia kata, jangan, tak boleh ikut. Engkau tak boleh ikut, nanti kau hilang. Zaman beritahu, dia janji dia tak nak hilang. Dia akan ikut ayah dia ke mana ayah dia pergi. Ayah dia jangan risau. Kalau ayah dia takut, ayah boleh ikat dia punya pinggang atau dia punya tangan, ikatkan terus dengan tangan ayah dia. Jadi kalau apa-apa yang berlaku, ayah dia tahu zaman ni ke mana. Jadi sejak dari hari pertama zaman ikut ayah dia pergi berburu, berlaku satu peristiwa yang sangat pelik. Selama ayah dia pergi berburu, dia orang tak pernah dapat binatang-binatang yang besar. Selalunya dapat ayam kampung ataupun burung puyuh ataupun yang kecil-kecil lah. Tapi pada hari pertama zaman ikut ayah dia pergi berburu, dia orang dapat rusa. Memang satu benda yang sangat luar biasa. Bukan senang-senang nak dapat rusa memburu dekat dalam hutan. Itu adalah satu benda yang, sebab rusa bukannya duduk di kawasan-kawasan yang biasa didatangi oleh manusia kan. Jadi memang kawasan-kawasan yang sangat sukar. Selepas tu, bila dah pergi berburu, dapat bawa balik rusa, benda tu jadi berita yang hangat dekat kampung tu. Bukan seekor rusa kalau ikut cerita daripada Pakcik Tajudin, dia orang bawa balik, dia orang pergi lebih kurang 5 orang, termasuk si Zaman, campur Zaman 6 orang, lebih kurang lah abang agak-agak aja. Jadi bawa balik itu lebih kurang 3 ekor rusa. Bayangkanlah, itu bukan satu benda yang biasa, itu adalah luar biasa. Jadi sejak daripada tu banyak kalilah si ayah ni bawa Zaman pergi berburu. Dan setiap kali berburu memang dia akan dapat banyak punya hasil. Hasil dia sangat luar biasa. Selepas berburu, Zaman ikut pula ayah dia pergi memancing dekat sungai, dekat dalam lubuk, tak ke mana-mana lah kan. Zaman pun sama juga ikut ayah dia, dan setiap kali ayah dia bawa Zaman pergi memancing, ayah dia akan dapat banyak ikan-ikan, dan semua ikan-ikan yang ayah dia dapat semuanya ikan yang pelik-pelik. Tapi boleh makan lah kan, tak adalah ikan jerung ataupun ikan Little Mermaid, memang tak adalah. Ini adalah ikan-ikan yang selalunya ada dekat lubuk-lubuk. Jadi sejak daripada tu, baik pergi memancing ataupun pergi berburu, memang Zaman akan dibawa. Nak jadi cerita, pada satu hari Zaman ikut ayah dia pergi berburu, dan pada waktu tu malam. Disebabkan dah biasa sangat pergi berburu, pada awal-awal pergi berburu tu Zaman punya tangan akan diikat bersama-sama dengan ayah dia untuk mengelakkan daripada Zaman hilang. Tapi pada hari itu, mungkin dah ayah dia bagi kepercayaan kepada dia, tangan Zaman tidak diikatkan dengan tangan ayah dia. Dengan kata lain, Zaman bebas bergerak ke mana-mana. Sewaktu diorang semua dah dapat hasil berburu, tiba-tiba baru bapak dia perasan Zaman hilang. Dan kali terakhir diorang nampak Zaman adalah Zaman duduk dekat satu pokok. Pada waktu tu huru-hara, semua orang huru-hara cari Zaman. Macam-macam cara diorang cari. Diorang minta azan, diorang baca ayat-ayat suci Quran untuk bagi petunjuk kat mana Zaman hilang.
Waktu tu sepatutnya duduk dalam hutan lebih kurang 3-4 hari, menjadi sampai nak dekat seminggu sebab nak cari Zaman. Pada waktu tu Halimah kata dia dengan mak dia dah risau, dah dekat rumah, mana bapak ni hilang pula. Nak telefon pula tak wujud pada tahun tu. Jadi tunggu je lah sebagai seorang isteri dan keluarga, tunggu je lah si ayah ni datang. Selang 2 hari selepas kehilangan Zaman, akhirnya Zaman dijumpai. Dan dia dijumpai dekat pokok yang sama, dengan keadaan Zaman yang kurus dan tak terurus. Pada waktu tu bapak dia cukup gembira dan bawa Zaman balik ke rumah. Bila sampai dekat rumah, bapak dia jemputlah orang-orang alim untuk tengok-tengokkanlah kalau ada apa-apa berlaku pada Zaman. Tapi sesuatu yang sangat menarik, daripada hasil pemerhatian seorang imam yang dipanggil untuk melihat keadaan Zaman, dikatakan Zaman dah ada pendamping, iaitu kawan-kawan daripada alam sebelah. Bila orang-orang semua dah bersurai selang 2-3 hari, Zaman waktu tu perangai dia tetap macam kanak-kanak biasa, cuma dia memang selalu duduk dalam semak. Dia seronok sangat duduk dalam semak. Pada satu hari, Halimah ni tanya Zaman, betul ke ada orang kata Zaman ni memang ada pendamping? Zaman mengaku, dia kata dia hilang dalam 2 hari dekat dalam hutan. Pada waktu tu bukanlah dia hilang, dia diambil oleh satu keluarga dari alam sebelah dan dijemput untuk datang ke rumah. Katanya dia tu sebenarnya adalah keluarga sebenar Zaman. Benda ni pelik kan? Tapi tak terjadi pada zaman sekarang kan? Zaman dulu iyalah. Jadi bila dengar macam tu, si Halimah ni pelik lah. Taklah, dia kata keluarga Zaman ni lah keluarga kita. Zaman ni keluarga dalam keluarga ni. Tapi Zaman berkeras beritahu dia bukan daripada keluarga ni. Dia adalah daripada keluarga yang colek dia dekat hutan waktu berburu dengan ayah dia. Itu adalah keluarga dia yang sebenar. Dia hanya dipinjamkan ke alam manusia. Seram kan? Walaupun tak seram, tapi tak seram sangat. Tapi benda ni pelik tau. Bila dengar macam tu, si Halimah ni ceritalah dengan si emak, ceritalah dengan bila dah emak dah tahu, ayah pun tahulah. Jadi tak naklah fikir panjang, diorang biarlah. Diorang anggap itu semuanya adalah secara tak sengaja. Mungkin benda tu colek Zaman dan mengaku yang Zaman tu adalah anak diorang. Jadi diorang biarlah benda tu berlaku. Pada satu hari tu, waktu tu dalam tahun yang sama, Halimah waktu tu tengah mengait sapu tangan. Dia memang suka aktiviti dia mengait sapu tangan, dan sapu tangan tu memang dia simpan banyak-banyak. Tengah-tengah dia kait sapu tangan tu, Zaman datang dan Zaman minta salah satu sapu tangan yang ada pada Halimah. Dia kata dia nak minta sapu tangan yang ada bunga warna biru. Dia kata, jadi Halimah tanya, buat apa sapu tangan ni? Sapu tangan ni bukan untuk orang lelaki, untuk orang perempuan nak lap peluh. Jadi Zaman tak perlulah sapu tangan ni, tapi Zaman berkeras. Dia nak sapu tangan ni juga sebab dia kata sebagai kenang-kenangan. Waktu tu dah terdetik dekat hati Halimah, adakah ada sesuatu benda yang pelik berlaku dekat keluarga ni nanti? Jadi biar je lah, Halimah pun bagilah sapu tangan tu pada Zaman. Dan Zaman bila dapat sapu tangan tu, ke mana-mana dia pergi, dia akan bawa sapu tangan tu. Sama ada dia pergi ke dalam hutan ataupun dia pergi bermain dengan kawan-kawan dia, memang akan bawa sapu tangan tu. Dan ada beberapa orang kawan lelaki dia agak pelik bila dia mengejek-ngejek lah Zaman. Mana ada budak lelaki anak jantan bawa sapu tangan, gini lap ni. Jadi mana ada, dia kata pada zaman sekarang ni mungkinlah kan, sebab zaman sekarang ni orang lebih terbuka pemikirannya. Pada zaman dulu kan orang perempuan pakai baju kotak-kotak pun satu benda yang janggal, lelaki pakai baju bunga-bunga pun satu benda yang pelik. Jadi lelaki bawa sapu tangan yang bercorak bunga adalah bukan satu benda yang biasa, itu adalah benda yang janggal. Sebenarnya itu adalah titik permulaan kepada cerita ni yang menjadikan cerita ini begitu pelik bagi abang. Pada satu malam tu, hujan lebat. Memang betul-betul lebat, dan disebabkan lebatnya tak boleh nak cakap, jadi satu rumah ni agak, bila walaupun dah tidur tengah malam, diorang ni agak susah jugalah untuk meneruskan tidur sebab dengan bunyi petirnya, dengan angin kat luar ribut, taufan kuat-kuat. Jadi si ayah ni ceklah semua anak-anak dia yang ada. Anak lelaki duduk Zaman duduk satu bilik, mak ayah duduk satu bilik, anak-anak perempuan duduk dalam bilik-bilik yang berbeza-beza. Orang kaya. Dia cek daripada satu bilik ke satu bilik, anak dia semua ada. Tapi yang dia pelik pada waktu tu, yang cek pada waktu tu adalah Halimah. Bukan, mak dia juga dengan ayah. Dia cek anak dia seorang-seorang lah kan. Yang pelik pada waktu tu, Zaman tak tidur. Cuma Zaman duduk dekat atas katil. Bila si emak ni tanya kenapa Zaman tak tidur, dia kata Zaman tak boleh nak tidur sebab Zaman dah nak pergi.
Pada waktu tu si emak kata macam nak pergi ke mana, ni dah rumah zaman. Jangan nak pergi ke mana-mana. Ni hujan ribut macam ni nak pergi ke mana-mana. Duduk tidur sini. Bahaya kalau kita keluar. Waktu tu zaman senyum je. Jadi diorang pun bila dah cek anak-anak tu dalam keadaan yang baik semuanya, diorang laki bini pun buatlah sembahyang tahajud, sembahyang hajat. Sebab dah tidur waktu malam kan dengan ribut taufan, kurang-kurang buat sembahyang hajat, sembahyang tahajud, nak bagi redalah sikit lah kan. Kegusaran hati, biar cuacanya elok. Habis-habis tu, diorang pun sembahyang subuh. Lepas habis sembahyang subuh, inilah peliknya berlaku. Bila habis sembahyang subuh, si suami isteri ni pergi cek anak-anak. Zaman tak ada dekat tempat tidur dia. Zaman dah hilang. Waktu tu semua orang satu rumah terkejut zaman hilang. Jadi diorang pun tanya dengan pengawal. Rumah tu kan ada orang kaya kan, dia ada pengawal dia dekat depan rumah. Tak nampak pun macam seperti zaman keluar. Ada tanda-tanda orang keluar daripada rumah. Pintu tak terbuka. Semuanya elok. Baju-baju tak terusik. Tak ada satu tanda pun yang menunjukkan zaman keluar daripada rumah. Cumanya malam tu kan dia orang terdengar. Zaman ada cakap dia nak keluar daripada rumah kan, dia nak tinggalkan keluarga ni. Waktu tu memang satu benda yang sangat mengejutkan. Dan pada waktu tu juga dan satu kampung ni tahu zaman hilang. Semua orang bercerita. Dan tak kurang juga orang pada waktu tu kan bergosip-gosip. Ini mesti ada kaitan dengan zaman banyak kali hilang. Tapi kebanyakan orang tak tahu tentang hajat yang mak dia buat dekat Batu Nisan tu. Dan mak dia terfikir ada kaitan ke dengan hajat yang dia buat tu. Lupa abang nak beritahu. Waktu zaman dijumpai dekat kubur tu, yang waktu kali pertama dia hilang tu kan, berjumpa kat kubur, tali yang mengikat Batu Nisan tu dah tak ada. Dah tak ada dah. Jadi mak dia dah tak boleh nak buka tali tu. Dia punya rancangan. Dia kan nak buka selepas zaman umur sebulan kan. Jadi tali tu tak ada. Jadi sewaktu zaman hilang untuk kali yang ketiga ni, memang terfikir-fikirlah adakah ada kaitan kehilangan zaman dengan hajat yang mak dia buat. Adakah betul? Itu Halimah pun ceritalah kan tentang apa yang diborakkan dengan zaman yang mengatakan zaman ni adalah pinjaman daripada alam sebelah. Satu keluarga tahu tentang cerita tu. Ada kaitan ke? Jadi diorang pun panggillah orang-orang alim. Orang-orang alim yang faham tentang alam sebelah, yang katanya boleh berinteraksi dengan alam sebelah. Jadi berdasarkan daripada hasil siasatan, hasil pertolongan daripada orang-orang alim ni, mengatakan zaman pulang ke tempatnya. Dan memang betul sebenarnya zaman datang dipinjamkan ke alam manusia untuk menjadi anak kepada keluarga ini. Tapi disebabkan hajat itu terbatal kerana si emak tidak melunaskan janjinya. Jadi anak tu diambil semula pada umurnya 10 tahun. Itu yang diberitahu oleh orang-orang alim. Bukan seorang tapi ramai. Ada 3-4 orang yang boleh berinteraksi dengan alam sebelah. Jadi zaman dimasukkan dekat alam dia semula dan hidup dekat alam dia. Benda tu satu benda yang sangat mengejutkan, dan disebabkan benda tu terlalu terkejut sejak daripada tu ayah dia sedang sakit-sakit dan mak dia selalu je murung. Walaupun keluarga ni membesar dengan baiknya, dan waktu tu Halimah selepas beberapa tahun Halimah berkahwin, adik-adik pun berkahwin, perniagaan diteruskan oleh anak saudara kepada boleh kata sepupu lah. Perniagaan ni diteruskan oleh sepupu Halimah yang lelaki. Halimah tak boleh teruskan perniagaan ni, dan perniagaan ni terus maju. Cumanya kehilangan zaman adalah sesuatu yang memberikan luka yang besar untuk keluarga ni. Penutup kepada cerita ni memang betul-betul orang putih kata mind blowing. Kita ambil bahasa Inggeris sikit. Betul-betul sesuatu yang sangat mengejutkan bagi abang. Tak tahulah bagi yang mendengar, tapi bagi abang ya. Pada tahun 1933 ke 33 ke 43 lebih kurang macam tu, akhirnya Halimah pun mendirikan rumah tangga. Kahwin lah kan. Halimah pun kahwin, dapatlah 2 orang anak perempuan, dan dia pun hidup aman bahagia. Suami dia pula bekerja sebagai seorang cikgu. Pada waktu tu memang cikgu dipandang tinggi kan. Hanya cikgu yang boleh berkahwin dengan anak-anak orang kaya pada waktu tu, yang kerja-kerja kerajaan ni. Jadi dengan kata lain, hidup Halimah pun memang aman bahagia. Bapa dia dengan mak dia memang sihat, tapi dah tua lah kan. Perniagaan diteruskan oleh sepupu dia yang lelaki, dan semuanya hidup aman bahagia je. Pada satu hari Halimah mengandung anak yang ketiga. Waktu tu dia memang masih lagi ingat zaman, tapi dia tak adalah terlalu mengingati sangat, sebab dia kata itu adalah sejarah lampau.
Waktu dia mengandung anak yang ketiga dia selalu sakit-sakit. Sakit pinggang, sakit belakang, macam-macam sakit dah dia ada. Lepas tu dia punya, orang kata, kalau kita mengandung, kalau kita lah, kalau perempuan mengandung selalunya dia akan ada alahan kan. Alahan memang teruk pada waktu tu. Terpaksa dah jumpa dengan orang alim, pergi klinik untuk dapatkan ubat. Memang sangat teruk alahan tu. Pada satu malam, Halimah bermimpi berjumpa dengan Zaman, adik dia. Dalam mimpi tu Zaman beritahu anak yang lelaki, lahir ni akan anak lelaki. Yang lahir ni akan jadi anak lelaki dan jagalah dia baik-baik sebab dia yang akan meneruskan keturunan keluarga ni dan dialah yang akan menjadi tonggak ekonomi keluarga pada satu hari nanti, mengambil alih perusahaan atau bisnes ayah dia orang. Waktu tu Zaman juga buat permintaan yang mengatakan tolonglah anak yang lahir ni namakan dengan nama dia sebagai kenang-kenangan. Lepas tu bila terjaga daripada tidur, kakak dia pun terkejut jugalah. Tak sangka dia bermimpi dengan adik ni yang dah lama meninggal, yang dah lama hilang. Dia pun tak sangka dalam mimpi tu adik dia berkata, namakan lelaki ni dengan nama Zaman, anak ni dengan nama Zaman seperti nama dia. Jadi hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya Halimah pun melahirkan anak. Betul seperti apa yang Zaman cakap, anak yang lahir ni adalah anak lelaki. Tapi yang peliknya adalah waktu kelahiran. Waktu tu Halimah dah sakit-sakit. Memang menjadi kebiasaan pada waktu tu, memang diorang tak bawa pergi hospital. Diorang akan melahirkan anak di rumah dan dibantu oleh saudara mara, makcik-makcik dan juga bidan-bidan kampung. Pada waktu tu Halimah bersalin dekat rumah bapa dia. Memang dia sakit sangat pada waktu tu dan walaupun ada banyak bidan-bidan tapi dia terlalu berusaha untuk melahirkan anak tu sebab kandungan dia cukup besar. Waktu dia tengah lahirkan tu, dia tengah nak meneran, dia kata pada waktu tu tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik. Bila buka pintu bilik, masuklah seseorang. Tapi dalam keadaan sakit nak melahirkan, manalah Halimah ni ingat yang masuk tu siapa. Cuma yang diingat orang yang masuk tu pegang tangan dia selepas tu, pegang tangan kanan dia. Jadi pegangan tangan orang tu yang masuk tu sebenarnya adalah seorang lelaki, seorang dewasa. Jadi dia pegang tangan Halimah, lepas tu Halimah pun pegang tangan dia dengan betul-betul bersungguh-sungguh. Hasil daripada pegangan tangan tu menyebabkan Halimah seperti seolah-olah ada tenaga untuk push. Dan pada waktu tu Halimah dapat begitu kuat tenaga dan dia dapat mengeluarkan anak dia. Orang Jawa cakap brojol. Abang tengok YouTube. Anak dia dapat dilahirkan dan akhirnya anak tu berjaya dilahirkan dan itu adalah anak lelaki. Selepas anak tu keluar, dilahirkan, orang yang memegang tangan Halimah tu tiba-tiba hilang entah ke mana. Tak tahu ke mana pula orang tu. Tapi Halimah tak fikir sangat. Yang penting dia dapat lahirkan anak tu dengan selamat. Dia tak kisahlah orang tu pergi ke mana pun. Dan tu juga Halimah beritahu dengan suami dia nak namakan anak tu dengan nama Zaman. Tapi suami dia okey, tak ada masalah, ikut aja apa cadangan suami dia, cadangan dengan Halimah. Cuma je yang ada sesuatu yang pelik sewaktu kelahiran anak lelaki ni. Ingat tak ada orang pegang tangan Halimah sewaktu Halimah nak meneran, nak keluarkan baby tu kan? Waktu tu sebenarnya ada kain yang ada di tangan Halimah diberikan oleh orang tu. Dan bila dia tengok semula, itu adalah sapu tangan yang Halimah bagi kepada Zaman. Waktu tu dah lepas lahir kan, selepas 2-3 jam barulah Halimah perasan mungkin yang datang tadi sebenarnya Zaman bagi semangat kepada kakak dia untuk melahirkan anak dan bagi sapu tangan tu sebagai tanda yang mengatakan dia datang semula. Pada waktu tu terkedu Halimah ceritakan benda ni pada mak ayah dia dan pada adik-beradik dia dan dia dapat semula sapu tangan yang diberikan kepada Zaman satu waktu dulu, dan itu berita yang sangat mengejutkan. Adakah Zaman keluar daripada alam sebelah masuk ke alam mereka hanya untuk memberikan semangat kepada si kakak untuk melahirkan anak? Tak tahulah. Dan hasil daripada Zaman yang baru lahir inilah, itu adalah bapa kepada Pakcik Tajuddin. Itu adalah bapa kepada Pakcik Tajuddin. Jadi dengan kata lain, cerita ni adalah cerita tentang nenek Pakcik Tajuddin yang mana sewaktu kelahiran bapa dia, pakcik dia yang bernama Zaman yang kononnya hilang dekat alam sebelah datang semula.
Cerita ni tak seram kan? Tapi cerita ni pelik kan? Abang rasa macam cerita ni sesuatu benda yang tak akan berlaku pada zaman ni. Walaupun cerita ni tak seram, tapi abang kongsikan. Dan ada beberapa bahagian yang abang tambah, macam abang beritahu di awal cerita kan, untuk menyedapkan cerita. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Bagi yang nak membeli sambal lara, perapan sate dan juga coklat chip, coklat kek masih lagi abang jual macam biasa. Cuma perapan sate dah habis. Nanti abang restock yang baru. Cepat pula habisnya. Komen bawah semuanya kata bagus. Begitu juga dengan sambal lara. Sambal lara ramai yang kata sambalnya agak pedas juga. Abang pula kalau benda pedas-pedas ni abang makan sikit je. Terima kasih dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.